Nampak. Nampak Puan? Um, okey, tak bunyi. Mikrofon. Saya sebenarnya tengah rekod untuk masukkan. Okey, buat perangai sikit. Baik. Jadi sekarang ni anda sebenarnya harus memberi tindak balas di penghujung semester di penghujung sesi ini tentang kepentingan kemahiran berfikir. Baik, definisi oleh beberapa ahli teori. Nak tak nak kena belajar teori lah, nak kena kenal siapa dia punya guru lah. Orang kata guru dalam bidang kemahiran berfikir. Okey, saya minta maaf, memanglah dalam guru-guru ini memang kita tak nampak sebarang seseorang yang berkaitan dengan cendekiawan Islam kita ya. Sebab cendekiawan Islam kita memang semua sekali adalah ahli pemikir. Tetapi bila kita belajar teori berfikir ini, ia lebih kepada cenderung mengambil ahli-ahli teori daripada barat. Tapi walau bagaimanapun nanti subjek yang akan datang, nanti tajuk-tajuk yang akan datang, apa ni? Kita akan melihat ada di antara pemikir-pemikirnya adalah pemikir-pemikir Islam. Jadi jangan risau, kita akan tengok juga nanti. Buat masa ini sebagai pemerhatian kepada definisi yang diberikan oleh ahli-ahli teori, memang ahli-ahli teori barat ini memberikan idea terhadap beberapa teori yang berkaitan kemahiran berfikir. Kita tengok satu persatu. Kalau awak nak lulus periksa, yang ini awak kena hafal. Nak lulus ujian semester, pertengahan semester kan. Nak lulus kuis kan. Yang ni awak kena hafal lah sebab soalan mungkin akan tanya. Dia tak tanya soalan subjektif untuk awak punya kuis ataupun ujian pertengahan semester. Mungkin saya akan bagi soalan, apakah yang didefinisikan oleh Mayer 1977 terhadap teori berfikir. Macam tu. Jadi, anda pun kena pilih A ke apa, B apa, C apa, D apa. Jadi, saya akan bagi macam tu. Jadi, nak tak nak kena hafal jugalah. Josh cakap apa, Edward de Bono cakap apa, Mayer cakap apa. Hal ni. Okey. Jadi George 1970. Bila diletakkan dalam kurungan 1970 ke 1976 ke, itu bukan tahun dia dilahirkan. Tetapi sebenarnya ia adalah tahun di mana penulisan mereka ataupun jurnal mereka atau research mereka diterbitkan. Itu maksudnya dalam kurungan. Bukan kata George lahir 1970. Tak, dia mungkin lahir sebelum tu. Tapi pada tahun 1970, research dia telah diterbitkan dalam bentuk jurnal terhadap teori ini. Dia mengatakan bahawa kemahiran berfikir ialah melihat pemikiran sebagai suatu proses penyelesaian masalah dan perlakuan semula jadi yang kompleks. Ia bukan mudah. Bila dikatakan kompleks ni, ia sukar. Dan saya pasti anda pun akan bersetuju sekiranya dikatakan bahawa teknik untuk berfikir itu ialah teknik yang sukar untuk dipraktikkan. Berapa ramai antara kita yang gagal untuk berfikir dan membuat keputusan yang terbaik. Fikir boleh, ramai yang boleh fikir kan. Tapi untuk mencapai keputusan yang terbaik selepas berfikir itu memang agak sukar. Dan tak semua orang berjaya melakukannya sebab ia adalah sesuatu yang sangat kompleks. Kena ingat tu. Okay, Edward de Bono 1976 mengaitkan kemahiran berfikir dengan pemikiran lateral yang membawa maksud bukan sahaja menyelesaikan masalah, malahan juga berfikir untuk melihat sesuatu dengan pelbagai perspektif bagi menyelesaikan masalah. Okey, jadi di sini ialah kita bukan sahaja menyelesaikan masalah, tapi kita lihat banyak perspektif untuk selesaikan satu masalah. Contohnya macam masalahnya kita tak ada duit untuk menyambung belajar. Okey, jadi jangan pandang kita tak ada duit sahaja, tapi pandang jalan penyelesaian yang lain. Contohnya kita boleh buat loan dengan bank, kita boleh buat loan dengan adik-beradik ataupun keluarga, ataupun kita bekerja overtime, mengumpul duit untuk pergi belajar. Jadi bila di sini Edward de Bono mengatakan kemahiran berfikir itu adalah memandang dari banyak perspektif. Kesalahan kebanyakan kita ialah memandang kemahiran berfikir itu dalam satu perspektif, satu jalan je, dia nampak satu garis sahaja. Itu yang bila dia nampak satu garis,
Yang menjadi satu kekesalan ialah bila dia ikut satu garis sahaja, dia tak pandang perspektif yang lain, menyebabkan di penghujung keputusan yang dibuat, dia menyesal. Okey. Yang ketiga, Mayer 1977 mengatakan bahawa pemikiran sebagai melibatkan pengelolaan operasi mental tertentu yang berlaku dalam minda atau sistem kognitif seseorang yang bertujuan menyelesaikan masalah. Kognitif ini berkaitan dengan berfikir. Kalau orang cakap kemahiran kognitif, maksudnya kemahiran berfikir. Jadi bagaimana kita mengelolakan operasi-operasi mental tu? Mental kita ni adalah seolah-olah satu mesin. Mesin yang mana perlu beroperasi. Jadi kalaulah dikatakan apa yang berlaku dalam minda kita ni bukan duduk diam sahaja. Dia mesin yang tidak berhenti walaupun kita tidur. Sebenarnya mental kita masih lagi bergerak. Operasi itu masih berlaku lagi. Jadi dekat sini ia melibatkan operasi. Okey, itu Mayer 1977. Ada lagi Sheffield 1988 pemikiran merupakan proses luar biasa yang digunakan dalam proses membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Dua membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Yang hebatnya Sheffield menggunakan perkataan proses luar biasa. Sebab sebagai seorang ahli saintis pun mereka pun begitu takjub dengan kejadian otak. Mereka takjub bagaimana otak yang begitu kecil di dalam kepala seorang manusia ni, orang kata kan, dalam tengkorak tu adanya otak yang kecil dan juga ia boleh melakukan proses yang luar biasa. Kalaulah kita nak katakan bagaimana proses yang dilakukan oleh otak, kita pandang saja banyak mesin. Kita gabungkan semua mesin-mesin itu. Contohnya kita pandang laptop, kita pandang handphone, kita pandang mesin enjin kereta, kita pandang mesin yang ada kat kilang, kita pandang semua tu, kita gabungkan semua tu, itulah yang otak buat. Begitu hebat. Proses luar biasa Shafii mengatakan. Okay, Vincent Ryan Ruggiero menyatakan ialah apa sahaja aktiviti mental yang membantu memformulasi, menyelesaikan masalah, buat keputusan, sempurnakan suatu kemahuan dan memahami sesuatu. Banyak Vincent Ryan Ruggiero pula dia letak satu definisi yang sangat-sangat mendalam. Okey, dia beritahu apa ke aktiviti mental yang berlaku. Jadi aktiviti mental ni bukan sahaja fikir dan juga buat keputusan. Tak, dia lebih daripada tu. Okey, formulasi, selesaikan masalah, buat keputusan, sempurnakan satu kemahuan dan memahami sesuatu, mencari jawapan. Manakala Frankl 1980 berpendapat pemikiran merupakan proses menggunakan minda sama ada nak cari makna dan pemahaman atau buat pertimbangan. Okey, yang ini beberapa orang lagi. Okey, ada lagi John Barrell 1991, bahasa Inggerisnya kat atas, bahasa Melayu kat bawah, merupakan kecekapan proses menggunakan minda untuk mencari makna dan pemahaman terhadap sesuatu, menjelajahi pelbagai kemungkinan idea, membuat keputusan, menyelesaikan masalah, pertimbangan secara logik. Jadi anda nampak semakin lama definisi itu semakin berfokus, semakin narrow down kan. Jadi definisi terhadap kemahiran berfikir itu lebih merujuk kepada apa proses-proses yang dilakukan oleh minda dalam kemahiran berfikir. Proses yang bukan sahaja luar biasa, John Barrell menggunakan istilah kecekapan proses. Kecekapan proses itu adalah memberitahu bahawa kalaulah kita rasa otak kita hanya mampu berfikir untuk 10%, kita silap. Otak kita boleh capai sehingga kecekapan proses, maksudnya boleh mencapai sehingga 100% sekiranya kita pandai dan tahu teknik yang betul. Jadi anda sebenarnya mungkin dah berfikir sekarang, mungkin dalam 50% atau mungkin 40%, mungkin 30%. Saya tak berani nak cakap bahawa pemikiran kita ni 100% tanpa cukupnya ilmu terhadap teknik berfikir, ilmu terhadap kematangan kita berfikir dan sebagainya. Jadi kita anda lah sebagai orang muda, saya boleh kata bahawa pencapaian itu masih lagi dalam tahap yang rendah sikit. Tak kata rendah sangat, tapi rendah sikit. Tapi bila anda mula belajar, anda banyak membaca, anda banyak menyelesaikan masalah, anda terlibat dengan beberapa situasi yang memerlukan berfikir dengan lebih banyak, anda menjadi matang, tidak terpengaruh dengan emosi, nafsu, okey, lebih banyak menggunakan akal. Waktu tu sebenarnya anda membina kecekapan tadi tu. Okey jadi ini definisi oleh beberapa ahli teori. Secara ringkas, ia adalah proses menggunakan minda untuk mencari makna dan pemahaman terhadap sesuatu, menerokai pelbagai kemungkinan idea atau ciptaan dan membuat pertimbangan yang wajar, bagi membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dan seterusnya, membuat refleksi dan metakognitif terhadap proses yang dialami. Wow, panjangnya puan. Itulah maksudnya nak masukkan semua sekali definisi itu, inilah definisi yang paling ringkas.
Okey, kita tengok di antara frasa-frasa yang digunakan, minda mencari makna dan pemahaman. Okey, kita ni berapa banyak kita yang faham apa yang kita belajar di KIAS sekarang? Anda dari pagi ada kelas, saya tahu anda letih. Dari pagi ada kelas. Berhenti pun hanya untuk solat dan makan tengah hari. Kemudian sambung lagi kelas. Sepanjang satu hari ini berapa banyak sahaja subjek yang anda faham? Berapa banyak yang telah memberi makna kepada anda? Okey, anda meneroka pelbagai kemungkinan idea atau ciptaan dan membuat pertimbangan yang wajar. Itu juga adalah apa yang kita lakukan setiap hari. Mungkin kita jarang datangkan idea atau ciptaan. Maksudnya kita tidak berinovasi lah, most of us. Tetapi idea itu sentiasa ada seketika kita macam nak buat sesuatu lah. Kita menjadi kreatif. Kita cuba menjadi kreatif. Jadi ciptaan itu terbentuk. Idea itu terbentuk. Lepas tu kita buat pertimbangan yang wajar. Kritis. Pemikiran kritis kita, pertimbangan yang wajar. Perlu ke tidak? Baik ke buruk? Positif ke negatif? Okey. Jadi seterusnya membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Ini yang biasa. Dan seterusnya lepas buat keputusan, selepas menyelesaikan masalah, adanya pembuatan refleksi. Refleksi ini ialah memandang balik diri anda sendiri. Pandang diri sendiri balik. Tengok balik apa pertimbangan yang dah kita lakukan. Adakah ia memberi satu refleksi yang bagus atau refleksi yang negatif? Kalau negatif, perbetulkan. Kalau dah betul, tambah baik lagi. Kedua-duanya tidak membawa kepada satu, orang kata full stop in what you are doing. Benda yang jahat tu kadang-kala ia juga memberikan satu input yang baik kepada anda. Kita tak boleh kata semua langkah yang kita buat betul. Kemungkinan kita ada melakukan langkah yang salah. Kita manusia biasa. Bila manusia biasa, anda berjalan, anda kadang-kadang jatuh. Adakah sepanjang masa anda berjalan tak pernah jatuh? Kecil dulu, berjalan, berlari, semua boleh jatuh kan? Tiba-tiba jatuh. Tapi apa yang anda buat? Anda bangun balik. Bangun balik berlari. Bangun balik panjat, ngukah tak ngukahnya. Kan? Jadi sekarang bila anda dalam situasi sekarang, tiba-tiba anda jatuh. Jatuh inverted comma ya. Maksudnya anda tersalah langkah dalam hidup anda. Jangan jadikan ia sebagai sesuatu yang negatif. Mungkin Allah membawa anda untuk melangkah yang salah tu sebab nak mengajar. Memberikan satu panduan kepada anda, benda ni salah. Yang perlu buat tadi apa? Refleksi. Dah tahu benda tu salah. Okey, katakanlah. Pelajar lelaki saya rasa pelajar-pelajar muslimin ni tak merokok kan. Alhamdulillah. Okey. Jadi katakanlah pelajar muslimin terjebak dengan rokok. Member bagi sebatang, awak pun hisap terus. Duk terpengaruh dengan member. Lepas tu tak boleh tinggalkan rokok. Refleksi. Dah belajar subjek ni kan? Refleksi. Rokok ni baik ke tak? Apa hukum merokok? Apa yang jadi kalau aku merokok banyak? Okey, lakukan refleksi. Bila anda melakukan refleksi, perkara pertama yang anda nampak ialah jangka masa panjang tu. Jangka masa panjang. Bila suatu hari, mungkin anda tak sakit. Tapi suatu hari bila dah berkahwin, ada anak kecil, baby, anda memberi risiko kepada baby tu untuk sesak nafas. Atau isteri anda mungkin ada asma, boleh menyebabkan dia boleh sesak nafas. Mungkin anda sihat, orang lain yang anda sayang macam mana? Jadi refleksi tadi. Benda tu salah ke? Mungkin anda ambil jalan yang salah. Tetapi bila buat refleksi, anda nampak Allah mengajar kita kadang-kala dengan kita membuat salah tu kita belajar. Tak ada manusia ni yang betul-betul baik. Tak ada. Mesti ada kesalahan yang pernah dilakukannya. Sebab itulah bila kita memandang orang lain, kita jangan pandang salah dia sebab kita tahu sebagai manusia kita pun tak lari dari kesalahan. Dia pun tak lari daripada kesalahan. Ada je kita yang melakukan dosa atas muka bumi ni. Jadi kenapa nak kata aku baik, dia jahat? Kan? Kenapa nak cakap macam tu kan? Jadi dekat sini yang penting kita sendiri buat refleksi. Itu antara dia dan Tuhan. Kita dengan Tuhan macam mana? Kita dengan hidup kita macam mana? Kita dengan orang yang kita sayang macam mana? Jadi di sini secara ringkasnya gunakan minda. Paling-paling kurang pun untuk diri sendiri. Bukan untuk hari ini je. Tapi untuk masa depan dan akan datang. Okey, itu secara ringkas definisi berdasarkan kesemua definisi yang diberikan oleh ahli-ahli teori. Okey, proses kemahiran berfikir. Untuk proses kemahiran berfikir, apa yang kita nampak di sini, ini adalah satu, kalau awak tengok ni, diagram ni ialah satu diagram yang sangat-sangat popular dalam kemahiran berfikir. Soalan ujian pertengahan tahun juga sangat-sangat popular untuk mengambil diagram ini. Okey, saya bagi gambar macam ni. Lepas tu, saya akan buat X dekat kotak yang
Saya akan buat X dekat kotak menakul tu. Saya buat X itu, okey, saya kata namakan kotak X. Saya kata macam tu. Jadi bila anda tengok kotak X tu, anda kena ingat baliklah diagram ni. Di sini menunjukkan di bawah kemahiran kreatif, di bawah kemahiran berfikir, kita ada proses kreatif dan kita ada proses kritis. Kita ada dua proses. Dan di antara keduanya kita ada proses yang dinamakan sebagai proses menakul dan kita ada strategi untuk berfikir. Suka ke nak buat benda-benda ni? Okey. Ada lagi ke tu? Hello, hello. Ada pun ada. Ada. Saya takut awak hilang. Okey. Jadi untuk proses kreatif ini, tepi ni, itu adalah proses-proses yang berlaku. Menjana idea, hubung kait, buat inference, ramal, buat hipotesis, okey, dan sebagainya. Kritis pula, ini adalah proses-prosesnya. Mencirikan, membandingkan, membezakan dan sebagainya. Kita akan masuk nanti, jangan risau. Kita akan masuk tajuk ni sikit demi sikit. Okey, menakul, ia melibatkan proses logik dan rasional. Manakala strategi berfikir ada mengkonsepsi, menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Okey, betul ke? Betul. Okay. Berfikir untuk menyelesaikan masalah, di sini ialah kepentingan kemahiran berfikir secara, kata secara ringkas lah. Kepentingannya, kita nak berfikir untuk pertama sekali menyelesaikan masalah. Itu yang pertama sekali kita nak selesaikan masalah. Masalah ni banyak. Masalah banyak. Kadang-kadang orang perempuan kan, tudung nak matching dengan baju warna apa pun jadi masalah juga. Kan? Kalau yang jenis suka pakai warna hitam je tak ada masalah. Dia memang suka pakai tudung hitam. Ikutlah baju warna apa pun. Tapi tudung memang maintain warna hitam. Itu memang orang yang malas nak fikir tu. Ataupun dia memang minat warna hitam. Tapi perempuan-perempuan yang jenis suka nak buat keputusan ni, sikit-sikit kata, you tak ada tudung lah nak pakai dengan baju. Sedangkan tudung berlambak kat dalam almari kan. Bukan cakap orang, saya cakap saya sendiri sebenarnya. Kadang husband saya gelak je. Dia kata, abang tak ada baju lah ini abang. Tu dalam almari awak banyak tu apa? Baju. Habis tu, tak adalah yang matching dan sebagainya. Jadi dia pun dia gelak. Dia tak marah, dia gelak. Dia gelak kat saya. Saya pun tak apalah asalkan dia tak marah. Lepas tu, biasalah bila dia gelak tu, dapatlah tu. Dapatlah baju baru kan. Okay, jadi menyelesaikan masalah boleh jadi sekecil-kecil. Sekecil-kecil masalah sehingga ke sebesar-besar masalah. Sekejap Pukul 4. Nak makan apa? Kadang-kadang nak makan apa pun menjadi masalah. Kan? Hari ni nak makan apa ya? Depan mata kita pergi kedai kat Makcik Timah tu. Pergi kedai Makcik Timah tengok, banyaknya makanan. Nak makan apa ya? Nak makan apa ya? Itu pun jadi masalah. Okay, jadi kita berfikir. Kita susun idea-idea ataupun maklumat. Menyusun idea-idea, maklumat dan juga konsep. Ini sekiranya kita diminta untuk menulis, untuk buat tugasan kan. Jadi anda berfikir untuk susun idea, maklumat dan konsep. Kita buat kesimpulan untuk mendapatkan ilmu baharu. Macam hari ni. Di penghujung setiap subjek, sepatutnya anda mula belajar untuk buat kesimpulan. Cuba belajar hari ni bila habis subjek saya, duduk kejap, 3 minit ke, 2 minit ke. Okay, kesimpulan hari ni kelas Puan Tuan Siti, aku belajar macam ni. Itu kesimpulannya. Cukuplah. Bila anda melihat kepada kesimpulan apa yang anda pelajari setiap hari, setiap 1 jam anda pergi kelas ada makna. Tapi kalau tiba-tiba di penghujung subjek ni, di penghujung kelas nanti, anda buat kesimpulan, dok main gapo dia, pacau lah gapo dia agak. Maksudnya memang tak dapat gapo lah tu kelas tu. Maksudnya anda mensia-siakan masa anda mensia-siakan peluang yang ada. Sayanglah, itu salah satu perkara yang paling dikesali bila kita mensia-siakan masa. Okey? Kemudian, menggalakkan perkembangan kemahiran berfikir secara analitis, kritis dan juga rasional. Benda ni kita akan bincang nanti. Selain daripada itu, banyak lagi. Moga otak kita ni banyak sangat prosesnya. Bukan satu proses, banyak. Kita mendapat latihan berfikir secara kritis dan kreatif. Bla 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 bla. Dan banyak lagi saya nak cakap pun nanti kita akan ulang balik sebenarnya. Yang ada kat situ, di antara yang saya nak highlight ialah bersikap terbuka dalam menerima dan memberi pendapat. Berapa ramai antara kita yang sebenarnya bila dah mempunyai satu latar belakang, mempunyai satu latar belakang, mempunyai satu ideologi yang tersendiri, sukar kita nak menerima dan memberi pendapat. Yang memberi pendapat ramai, tapi nak terima pendapat orang ni, ia seolah satu bentuk macam proses yang sukar untuk kita buat. Kita kena faham bahawa
kita mempunyai latar belakang yang berbeza dengan orang-orang lain. Bukan kata latar belakang mereka buruk, latar belakang kita baik. Tapi latar belakang kita ni hebat, latar belakang kita hebat tak. Bersikap terbuka ni, menerima ni maksudnya kita dengar dulu. Apa yang dia nak cakap. Kalau berlainan dengan kita, itu perkara biasa. Perkara biasa. Sebab bila orang berlainan dengan kita, apa yang kita dapat daripada kelainan itu? Kita mendapat sesuatu yang baru. Kita dapat sesuatu yang baru, sesuatu yang bermakna untuk kita, sesuatu yang sangat kata new to us, yang boleh kita gunakan untuk jadi panduan hidup kita bila berlainan. Tapi katalah sama je kan. Sampai bila kita nak hidup dalam keadaan yang sama? Maksudnya kita dengar benda yang sama je. Kita hidup dalam kelompok kita je kan. Kita duduk dalam kelompok. Contohnya awak duduk dalam kias kan. Awak hidup dengan kelompok orang kias ya. Kelompok orang kias kecek benda pasal kias dan juga tak ada benda lain. Jadi bila itu yang berlaku, anda keluar daripada kias, anda dapat sesuatu yang lain daripada apa yang anda dapat di kias, ia akan membawa satu perkara yang awak sendiri yang akan rasa bahawa apa yang cakap salah, diri anda betul. Itu yang kita tak nak. Okey? Pegang kata saya ni. Cuba jadi seorang yang berfikiran terbuka. Berfikiran terbuka bukan maksudnya anda buat kerja tak betul. No. Berfikiran terbuka maksudnya anda ingin menerima sebanyak mungkin ilmu. Dan juga perbezaan itu memberikan anda lebih banyak benda baru. Okey? Jadi ketika berdebat, ada setengah-setengah orang berdebat untuk menang. Jangan. Anda berdebat untuk melihat perbezaan tadi dan hadam menjadikan ia sebagai ilmu yang baru. Kalau orang cakap, awak pula. Okey, maksudnya orang pergi cakap pula ke awak ni yang buruk, dia bagus, dia betul. Orang macam tu jangan kecek lah. Tak menang awak. Like seriously, awak tak akan menang. Kalau jumpa orang macam tu, tolong berhenti. Berhenti daripada bercakap dengan dia. Ataupun cakap, maaf lah saya bukan tok saya kecek dengan awak, saya nak pergi beli nasi mentah. Berhenti. Sebabnya bila orang tu, dia cakap bunyi dia betul sahaja dan apa awak cakap dia kata dok, musalah. Berhenti cakap dengan dia. Bukan apa? Sebab kita takut bila dia cakap sekali salah, kita tahan lagi. 2 kali salah, kita tahan lagi. Kali ketiga salah, kita dah mula ego. Kita mula rasa nak marah ke dia. Bila itu yang berlaku, kita tak nak perbezaan pandangan itu menjadikan satu bentuk macam provokasi. Kita tak nak. Kita nak biar ia menjadi satu perbezaan pandangan yang sihat. Jadi pelajar-pelajar madam di kias ni, cubalah untuk bersikap terbuka dalam menerima dan memberi pendapat. Okey? Bagaimana meningkatkan kualiti berfikir? Okey. Allah. Sebab guna hok dalam ni jadi dia pelik sikit. Okey. Sebab dia bergerak. Okey. Tak boleh tunjuk. Boleh. Baik, ada lagi ke tu? Student saya ada lagi ke? Ada. Ada. Terima kasih. Baik. Setakat ni boleh faham ke apa yang saya terangkan tadi? Bukan main panjang.